Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang lagi ke channel saya. Hari ini saya nak kongsikan penyelesaian beberapa soalan untuk uh, trial SBP 2021 kertas 2. Okey. So siapa tak tengok lagi kertas 1 punya penyelesaian, boleh tengok video-video yang sebelum ni. Ada dalam playlist trial 2021. Okey, tanpa buang masa kita terus bincang soalan nombor 1. Diagram 1.1 shows a spoon appears bent. Okey, dibengkokkan, nampak seperti bengkok dalam gambar dalam rajah 1.1 due to light phenomenon. Dia tak bagi tahulah fenomena apa. Okey, soalan A, tandakan bagi jawapan yang betul. Apakah fenomena yang terlibat dalam rajah 1.1? Simple one. So kita boleh tandakan jawapan untuk refraction of light. So it is a bending of light when the light enters a medium with different density ataupun optical density. Okay, so cahaya sebenarnya melalui dua medium yang berbeza. Pertama, medium yang berada di luar ni, iaitu udara, air. Okey, kemudian cahaya dibengkokkan apabila melepasi ataupun menembusi ke dalam medium kedua, iaitu water, air. So both air and water have different density, thus the light will be bent, okay, when enters the water. Okay, sama ada menjauhi normal atau mendekati normal, that depends to the direction of the light itself lah. Dalam kes ni, udara adalah lebih, kurang tumpat, less denser. Air adalah lebih tumpat. So the light ray will be bent towards normal. Towards normal line. Okay, saya tulis N je lah. Normal line. Okay, selesai untuk soalan A. Soalan B. State a physical quantity that changes when light propagates from water to air. Okay, selain daripada direction yang saya sebutkan tadi, whether it is bend, B-E-N, bend towards normal ataupun bend away from normal. Okay, selain daripada ciri-ciri itu, awak juga boleh jawab dekat sini in terms of speed of wave. Okay, laju. Macam mana pula kalau kita nak bincang dari segi laju? Okay, laju cahaya di udara. Okay, ni kita anggapkan udara, kita anggapkan vacuum lah. Di vacuum, laju udara misalnya 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Tapi udara apabila masuk ke dalam medium yang lebih tumpat, lajunya akan berkurang. Okay, the speed are going to be less than 3 times 10 to the power of 8. The speed will be reduced or decrease. Itu perubahan yang berlaku lah. Okay, C. Complete the ray diagram to show the refraction of light that occurs on the spoon in diagram 1.2. Okay, ini adalah objeknya. Okay, awak boleh nampak dekat sini telah pun disediakan lukisan untuk image dan juga objek. So, yang kita nampak adalah image. Sebenarnya objek itu berada bawah daripada kedudukan image. Betul, bawah daripada kedudukan image. So, ini kita panggil image ketara. Ini sebenarnya kedudukan objek sebenar. So, the image are actually lifted up from its original position. Dia sebenarnya image tu telah diangkat lebih tinggi daripada kedudukan sebenar. Sebab itu kalau awak tengok, awak pergi
dekat kolam mandi kan, tepi kolam mandi tu awak berdiri kat atas tebing ni, awak tengok, wah, kolam ni tak dalam ni, biasa je, terjun, awak dapati bahawa kolam tu lebih dalam. Sebab apa? Sebenarnya jubin-jubin yang di bawah kolam tu atau dasar kolam tersebut, disebabkan oleh pembiasan, imej jubin yang berada di dasar tu telah diangkat ke suatu tempat yang lebih tinggi dari sepatutnya. Kesan daripada pembiasan. So, bila mata awak memandang, awak nampak yang ini, awak nampak yang cetek ni. Sebab tu awak nampak the pool are shallower than it should be. Dia nampak lebih cetek daripada kedudukan sepatutnya lah, kedudukan asalnya. Begitu juga dalam kes ni, objek dekat bawah, tapi awak nampak objek tu seolah-olah berada lebih tinggi. Untuk lukis ray diagram ni, awak cuma connect the image straight forward to the ray yang telah dilukis ni. Awak sambungkan saja. Apa maksud sambungan tu? Maksud sambungan yang kita telah buat ini, astaga, adalah cahaya yang telah masuk ke dalam mata yang membentuk image. So yang kita nampak yang ni lah. Sebab tu cahaya tu kita kena lukis masuk straight dalam mata, tak ada pembiasan. So yang bawah objek ni adalah yang tak nampak. Kita tak nampak dia sebab telah dibengkokkan. Cahaya telah dibengkokkan. Macam tu saja. Cahaya telah dibengkokkan. So kita tak nampak yang terbengkok ni lah. We cannot see this object anymore, but we see this one. Kita nampak yang atas. Sebab tu kita lukis dengan garisan yang lurus, sambung sahaja. Habis nombor 1 berkaitan dengan pembiasan cahaya, refraction of light. Pergi ke nombor 2. Diagram 2.1 shows a light transmitter and a photocell placed on an automatic fencing system. Ni ada pintu auto ni, pintu automatic. The gate will open if the light radiation that is directed to the photocell is blocked by a car. Kita tengok dulu. Kita letakkan light transmitter. Apa maksud light transmitter? Dia memancarkan cahaya. Cahaya tu pergi mana? Supposedly, kalau tak ada kenderaan, the light will be radiated towards the photocell. This is the photocell. Apa fungsi photocell? Photocell ni mengesan kehadiran cahaya yang dipancarkan oleh light transmitter. Bayangkan kereta ni tak ada So cahaya tu terus menerus dipancarkan kepada photocell. Soalan mention, macam mana pintu ni boleh terbuka? When a car approach the gate, the gate, bahagian depan kereta tu saat melintasi kawasan ini telah berjaya menghalang cahaya daripada sampai kepada photocell. So apabila cahaya tak dapat sampai kepada photocell, photocell akan memberikan kesan kepada terbukanya pintu pagar ni. So ni syarat dia. Kalau cahaya tak dapat sampai dekat photocell, maka pintu terbuka. Automatic gate. Tengok soalan dia. The photoelectric effect occurs at cathode when the light radiation is directed to it. Kita fokus kepada apa yang berlaku pada photocell. Dalam photocell ni, dia ada satu bahagian dipanggil sebagai cathode. Ada satu bahagian dipanggil sebagai cathode. Cathode ni apa? Dekat cathode ni dia ada suatu metal. Material, a metal. That metal going to perform ataupun undergo photoelectric effect when light
falls onto it. Ni awak ada belajar ni. Okay, kita ada suatu metal. Okay, bila kita pancarkan cahaya, okay, dia akan mengeluarkan electrons. Okay, mengeluarkan electrons. Okay, cahaya itu pula ada syarat dia. Cahaya ni bukan cahaya yang biasa-biasa. Cahaya itu mestilah mempunyai certain frequency. Certain frequency. Certain amount of frequency. Okay. Yang dipanggil sebagai threshold frequency. Simbolnya kita selalu letak F sebagai frekuensi dan not ataupun kosong sebagai menandakan threshold frequency. It is the minimum frequency. Minimum frequency for photoelectric effect to occur. Okay, saya pendekkan cerita dia macam ni. Kita ada satu metal. Okay, kita ada suatu metal yang apabila kita pancarkan cahaya ke atasnya, maka metal tersebut membebaskan elektron. Dengan syarat cahaya tersebut mesti mempunyai certain frequency, okay, ataupun dipanggil sebagai threshold frequency. Barulah elektron tu dapat dipancar keluar ataupun emitted out from the metal. So this sums up what is photoelectric effect. Okay, kita buat dalam bentuk ayat lah. It is the release. Okay, tengok release apa? Dia keluarkan apa? Release of electron. Saya buat dalam bentuk simbol lah. Awak tulis lah. Release of electrons from, daripada mana? Saya kata tadi from metal. So from a metal surface, daripada permukaan logam. Okay. Okay. Sebelum elektron tu boleh direleasekan, okay, apa syaratnya? Illuminated. Illuminated means kita pancarkan cahaya ke atasnya lah, disinarkan. Okay, illuminated by a beam of light. By a beam of light. Okay, dengan syarat cahaya tersebut mestilah at a certain frequency. Mestilah cahaya tersebut mempunyai suatu nilai frekuensi yang tertentu. Okay, nanti kita tengok lebih lanjut lah certain frequency tu ataupun threshold frequency tu. Okay, harap boleh faham. Ceritanya adalah kalau kita ada satu metal tu dan kita pancarkan cahaya dengan satu nilai frekuensi, kalau keluar elektron dari permukaan metal tersebut, maka situasi itu dipanggil sebagai photoelectric effect. Keluarnya elektron tu dan dipanggil sebagai photoelektron. Elektron tu dipanggil photoelektron. Okey. Jadi dekat situ kita move on kepada soalan B lah. The threshold frequency. Tengok saya dah sebut tadi. The threshold frequency for the cathode metal is this much. So kita boleh label dengan simbol F0. The light radiation directed to the cathode has a wavelength of this much. Wavelength. So kita label dengan simbol lambda.
Soalan minta apa? Calculate the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted from the metal surface of the cathode. Okey, untuk soalan B ni ada satu formula khusus. Okey, formulanya apa? E K, tenaga kinetik maksimum. Okey. Formulanya adalah H kurungan F tolak dengan F naught. Kita tengok satu-satu dulu. EK tadi ni saya kata adalah tenaga kinetik maksimum. Okey, H merujuk kepada Planck constant. F merujuk kepada frekuensi. Dan F naught merujuk kepada threshold frekuensi. Okey, kita masukkan sahaja. H ini kalau tak diberi, awak boleh cari dalam kalkulator awak ya. Planck constant ada nilai dia. So 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Okey, yang tu buka kurungan. Okey, dekat sini frekuensi tidak diberi dalam soalan, tapi diberi dalam bentuk tersirat ya, iaitu diberikan wavelength di sini 560 nanometer. So kita boleh cari frekuensi daripada wavelength. Macam mana? Ingat tak formula speed of wave? V sama dengan F lambda. Tapi disebabkan oleh soalan ini melibatkan cahaya, maka V, the velocity, juga mesti melibatkan the velocity ataupun the speed of light. Sebab tu kita tukar V kepada C. So C sama dengan F lambda. Okay, rearrange the formula untuk kita cari frekuensi. So macam mana nak cari frekuensi? Frekuensi sama dengan C bahagi dengan lambda. Kita ganti kat sini. Yang kita nak cari frekuensi, ganti kat sini. So C bahagi lambda, C 3 darab 10 kuasa 8, speed of light in vacuum. Kemudian bahagi wavelength 560 nanometer. Okey, nano adalah 10 kuasa negatif 9. Kemudian barulah tolak dengan threshold frekuensi yang sudah diberikan. 5.16 darab 10 kuasa 14. Okey, buat matematik tu cermat perlahan-lahan perlahan-lahan dan berhati-hati. Awak akan dapat jawapannya 1.31 darab 10 kuasa negatif 20 joule. Okey, awak boleh tinggalkan jawapan awak dalam unit joule. Sebab apa unit joule? Sebab ia adalah suatu tenaga. Unit untuk tenaga semuanya berada dalam unit joule. Okey, in case soalan minta dalam electron volt. Kalau soalan minta dalam electron volt, awak bahagilah dengan nilai charge of electron 1.66 darab 10 kuasa negatif 19. Okey, so awak akan dapat jawapan 0.0815 electron volt. Yang ni pun diterima juga. Tapi kalau soalan tak mention apa-apa, tidak perlulah awak tukar kepada electron volt. Tinggalkan sahaja dalam joule. Okay, sebab joule pun sudah berada dalam unit SI untuk tenaga. Okay, ingatlah formula ni dan cara-cara nak guna. Nanti tak tahu nak guna pula. Dah ingat dah formula, tak tahu pula H tu apa, F tu apa, F naught tu apa. Okay, moving on. If the frequency of light radiation, jika cahaya tersebut mempunyai frekuensi sebanyak ini dan dipancarkan kepada kathod, adakah pagar tersebut akan terbuka? Tengok ya, 5.0 darab 10 kuasa 14.
Berapa nilai threshold frekuensi? 5, ni ya, F0 saya salin kat sini. 5.16 darab 10 kuasa 14 Hz. Cuba bandingkan. Okey, nilai frekuensi yang kita sedang guna adalah 5.0, tapi threshold frekuensi 5.16, which is bigger. So, adakah gate akan terbuka? Jawapannya adalah no, tak akan terbuka. Okey, kenapa tak terbuka? Kerana nilai frekuensi itu tidak melepasi nilai threshold frekuensi. Okey, apa itu threshold frekuensi? It is the minimum frequency for photoelectric effect to occur. So, sekurang-kurangnya nilai frekuensi itu mestilah bersamaan dengan 5.16 ataupun lebih. Itu maksudnya minimum. Kurang daripada itu, maka pintu tu tak akan terbuka. Okey, sambung nombor 3. Diagram 3.1 shows a circuit to investigate the conductivity of an electric component X. Ni X. Ni X kat sini ya. Okey, a simple circuit. Name the component X. Ni jawapannya diode. Simple one. Diode saja, tu simbol dia. Diode. When the switch is on, the bulb does not light up. Okey, switch ni sambungkan, lampu tak menyala. Sebab apa lampu tak menyala? Okey, cuba tengok balik. Okey, kita check. Ni terminal yang pendek ni terminal negatif. Yang panjang ni terminal positif. Okey, lepas tu kita ada bulb. Kemudian kita check juga terminal alhamdulillah, terminal untuk diode. Yang ni terminal positif, sini terminal negatif. Oh, patutlah. Rupa-rupanya terminal negatif bateri dan terminal positif diode telah disambungkan. Dan sambungan itu adalah sambungan yang salah. The wrong way to connect both. Okey, either sel kering yang salah ataupun diode yang salah. Mana-mana satulah. Okey, dan susunan ni dipanggil sebagai reverse bias. Okey, reverse bias. So, itulah jawapan dia. Kerana diode tersebut disambungkan secara reverse bias. 2. How the connection of the circuit needs to be modified so that the bulb can light up. Sini ada dua jawapan. Whether awak boleh reverse the connection of diode, ataupun awak juga boleh tulis reverse the connection of dry cell. Okey, terbalikkan. Ingat je, untuk mendapat forward bias, okey, ingat positif dry cell mesti sambung dengan positif diode. Barulah berlakunya forward bias dan current can flow. Kalau reverse bias, positif bateri sambung dengan negatif diode, itu nama dia reverse bias. Current cannot flow. Sebab tu lampu tak menyala. Okay, C. Diagram 3.2 shows a full wave rectification circuit. Okay, full wave. Kenapa full wave? Sebab ada 4 diode dekat sini. 4 sambungan diode. Bridge rectifier. Okay, consists of 4 component X. Betul lah tu, 4 diode, which are connected to an alternating current supply and cathode ray oscilloscope.
So when CRO is switched on, the trace on the screen of the CRO is as shown in 3.2. Okay, yang ni bila sambung, okay, the CRO dengan circuit ni, kita dapat gambaran macam gini lah. Okay, soalan pertama, complete the circuit in 3.2 by drawing the component X in boxes A, B, C and D. Okay, ni untuk lukisan, pastikan awak tahu susunan yang betul lah. Okay, so tipsnya adalah mula-mula Allah, pen saya ni macam tu, terbuka dulu macam ni, terbuka ya, lepas tu baru tertutup balik, dia bergabung balik macam tu. Yang ni pun masuk dalam balik. Okay, harap boleh nampak lah tu lukisan dia tu, InsyaAllah. Okay, dia terbuka, dia arah dia macam ni, lepas tu dia turun balik, sambung balik, bergabung semula. Okay, and then a capacitor is then connected parallel with R2. Okay, ni R1, R2 ni kita sambung pula parallel dekat sini. Ni R2 dekat sini, tambah capacitor. Okay, so sketch the trace that will be shown on the CRO. Okay, capacitor ni fungsi dia untuk apa? Kalau soalan tanya adalah untuk proses smoothing, meratakan. So macam mana nak meratakan waveform yang sudah kita dapat dekat sini? Okay, so kita lukis dulu the waveform asal dengan garisan putus-putus. Okay, tentu. Kemudian kita lukis hasil daripada kita sambungkan kapasitor pada litar. Okay, kita akan dapat macam ni. Waveform kita akan lebih smooth. Maksudnya the voltage tidak akan pergi ke kosong. Dia duduk di atas ni saja. Dia tak akan mencecah kosong di bawah tu. Macam tu. Okay, so instead of kita dapat a waveform which is macam ni, kita akan dapat waveform yang lebih rata. Tu maksud dia smoothing. So from here we get to this result, smoothing. Okay, lagi tinggi nilai kapasitor yang awak guna, lagi smooth waveform yang awak akan dapat. Dia bergantung kepada nilai kapasitor yang awak connect pada rajah tersebut, pada circuit tersebut lah. Itu mungkin soalan lain lah kot kan, tambahan saja. Right, nombor 4, radioactivity. Diagram 4.1 shows a process of nuclear reaction that takes place in nuclear reactor. This process occurs continuously. Yang ini adalah keyword lah. Berlaku secara berterusan ataupun berulang kali lah. Okay, tengok gambar rajah tu. Neutron berlanggar dengan uranium. Uranium terbelah dua, menghasilkan Sr, strontium dan xenon, dan menghasilkan tenaga. Hasil daripada tenaga tersebut, sampingannya juga adalah penghasilan dua secondary neutrons. Ini dipanggil secondary neutrons. Ini neutron asal. Hasil daripada terbelahnya uranium tadi ni, hasilnya lagi dua neutrons. So neutron yang pertama pergi belah pula uranium ni, neutron kedua belah pula uranium yang satu lagi. Sebab ingat, dalam satu sumber uranium tu bukan ada satu je atom, ada berjuta-juta yang duduk sekali dalam satu tempat rapat-rapat. So neutron ni
pergi buat lagi proses yang sama berulang kali, menghasilkan lagi neutron yang lain-lain. Neutron yang lain-lain ni, kalau kita tengok kat sini ada 4 semuanya. Neutron ni pula kemudiannya akan pergi buat proses yang sama. Sebab tu disebutkan bahawa proses ini berlaku secara berterusan. Namakan tindak balas ni. Ni jawapannya ada 2. Whether awak fokus kepada the keyword continuously. Kalau awak fokus kepada perkataan this process occurs continuously, awak akan jawab sebagai chain reaction. Apa itu chain reaction ataupun tindak balas berantai? Kalau awak pernah dapat mesej berantai, mesej tu bunyi lebih kurang macam ni. Kalau awak tak forward kepada 10 orang dalam masa 24 jam, awak akan terkena bala yang besar. Awak akan dirundung ataupun menghadapi masalah peribadi bla 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 bla. Awak pun forward pergi kat 10 orang. Lepas tu 10 orang yang terima mesej awak tu pun forward lagi dekat 10 orang. Kan benda tu berterusan. Dipanggil mesej berantai. So, sama juga dengan tindak balas berantai. Dia berlaku lepas satu reaction yang telah berlaku itu akan menghasilkan reaction yang lain juga. Itu yang pertama. Kalau awak fokus kepada apakah proses yang berlaku di sini, iaitu pembelahan uranium 235, awak mungkin jawab sebagai nuclear fission. Nuclear fission maksudnya kita ada heavy nuclide. Then the heavy nuclide are going to be split into 2 ataupun 3, kadang-kadang 3. Splitting of heavy nuclide to produce lighter nuclide, menghasilkan nukleus yang lebih ringan, lalu menghasilkan tenaga dan juga secondary neutrons. Saya rasa A selesai. B, write a nuclear reaction equation that occurs in diagram 4.1. Kita akan buat dalam bentuk ini. Kalau nuclear fission, mestilah kita akan menggunakan neutron. 10 bombarded the uranium. Dalam kes ni kita pakai uranium 235. Nombor protonnya 92. So kalau awak letak uranium kanan ke uranium kiri ke, tak kisah, mana-manalah. Kemudian dengan tanda anak panah menunjukkan afterwards, apa berlaku selepas itu. Uranium akan terbelah 2, splits into nuclides, which is Xe, xenon. Tengok kat sini, xenon 140. Nombor protonnya 54. Plus lagi anak-anak dia, Sr, strontium. Betul ke? Saya pun tak pasti. Saya sebut je. Rasanya betul kot, strontium 38 nombor protonnya. Plus, tak muat saya buat kat bawah. Plus 2, muat kot 2 neutron. Macam tu cara nak tulis, 2 neutron. Kalau neutron sebiji, kita tak letaklah nombor 1 kat depan. Kalau 2, kita tulislah 2 di depan dia. Kalau 3, kita tulis nombor 3, menunjukkan berapakah bilangan secondary neutron yang terhasil. Selesai. Table 4 shows the mass of each nuclide in atomic mass unit. Yang ni adalah mass of nucleus. Awak tengok ni, uranium dash 235. Kenapa dia dash 235? 235 itu merujuk kepada mass number, nombor jisimnya. Berapakah jisimnya? 235. Kita tak tulislah yang belakang-belakang tu. Belakang-belakang tu ni nombor yang lebih detail lah, nombor yang lebih tepat. Sama juga xenon 140. Kenapa xenon 140? Sebab mass number dia 139.9. Ni kita bunda jadi 140. Sama juga strontium
sama juga dengan neutron. Neutron tadi kan N10. 1 tu 1.00 bla 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 ni lah. Okay. Kenapa nombor dia pelik-pelik, macam besar-besar dan panjang-panjang? Semua ni berada dalam unit AMU. AMU adalah Atomic Mass Unit, suatu jisim kepunyaan atom. Atom ni bukan boleh beli kat kedai. Bukan boleh beli dekat kedai. Maksud saya tak boleh beli kat kedai ni, kita tak boleh beli dalam bentuk gram-gram. Contohnya nak atom 1 kg. Kerana atom terlampau kecil. Atom terlampau kecil, maka jisimnya kita khaskan dalam unit AMU. Satu unit untuk jisim kepada atom yang kecil. Memang atom kecil lah. Benda-benda yang kecil macam atom ni, kita tak ukur dah dalam kg. Sebab nilai dia akan jadi satu nilai yang terlampau kecil lah kalau kita buat dalam kg. Okay. It is the unit of mass for atom. Macam tu. For atom. Specifically for atom. Boleh ya? Okay. Terus ke nombor 1. Calculate the mass defect of the reaction in unit kg. Pula. Nak dalam kg pula. Okay, tak apa. Apa maksud mass defect? Okay, kita pergi kepada equation tadi. Let me explain sikit. Saya cerita sikit. Okey, kalau kita tengok dari segi persamaan yang kita dah buat pada soalan B ni. Okey, misalnya kalau awak tambahkan 1 dengan 235, awak akan dapat 236. Okey, itu satu hal. Cuba awak tambahkan 140 tambah 94 tambah dengan 2. Kenapa 2? Kerana ada 2 neutron. Ni cikgu kimia pun ajar kan. Kalau awak total up sebelah kiri dengan sebelah kanan, awak akan dapat satu nilai yang sama. Whether awak tambahkan proton atau nukleon, awak akan dapat nilai yang sama. Begitu juga dengan bawah ni. 0 tambah 92, awak dapat 92. 54 tambah 36 tambah 0 juga awak akan dapat 92. Supposedly jumlah nukleon, kita fokus dekat nukleon jumlah nukleon sebelum reaction dengan selepas reaction adalah sama. Sepatutnya. Kalau kita kira macam ni kan, kita kira macam ni, kita dapat sama. Kenapa saya fokus dekat nombor nukleon? Kerana nombor nukleon juga dikenali sebagai nombor jisim, mass number. Ni mass dia ni. Kan saya sebut tadi, ni mass dia. Tetapi, here's the catch. Tetapi, apabila awak cuba mengira dengan suatu nilai yang lebih tepat. Okey, apakah nilai lebih tepat? Nampak tak ni? Yang belakang-belakang ni. Dia bukan 235. Tapi 235.04 bla bla bla. Yang ni bukan 140, tapi 139.9 bla bla bla. Dia ada belakang-belakang ni. Apabila awak include ke semua nombor di belakang ni, awak dapati bahawa ada suatu nilai jisim yang telah hilang. Iaitu dipanggil sebagai cacat jisim atau mass defect. Dia tak ngam-ngam. Saya ulang balik yang ni kan. Sepatutnya awak tambah kiri dengan kanan ni, awak compare sama. Tapi kalau awak masukkan nilai-nilai yang sebenar ni, yang berada dalam unit AMU ni, awak tolak. Ambil yang ni, tolak ni, awak takkan dapat 0. Tak sama dengan 0. Sebaliknya ada nilai. Nilai itulah kita panggil cacat jisim. Satu nilai jisim yang hilang dan jisim itu bertukar kepada tenaga. Dipanggil sebagai tenaga nuklear. Kejap lagi kita sembang yang tu. Okay. So macam mana nak buat? Macam mana nak buat pula? Kalau dah faham kenapa dipanggil cacat jisim, bagus. Okay. Sekarang macam mana pula nak buat? So cacat jisim dikira dengan menolak jumlah jisim sebelum. Tengok ni.
sebelum reaction. Okay, kita tengok sebelum reaction kita ada neutron dengan uranium-235. Okay, kita tambahkan kedua-dua sebab kita nak jumlah dulu. Buat sama dengan, tengok table tu, kita ada uranium 235.04395 tambah dengan neutron 1.00867 tutup kurungan. Okey, yang ini sebelum. Lepas tu tolak dengan selepas. Tolak dengan selepas. Tengok balik selepas ada apa? Ada xenon, strontium dan juga 2 neutron. Ni kena hati-hati. 2 neutron. Okey, xenon 139.9216 tambah, dia panjang sikit kan, strontium 93.9154 tambah, okey, 2 neutron. Awak boleh buat darab dulu, 2 darab dengan ni dulu, lepas tu tulis, ataupun awak boleh tulis 2 kali je lah, 1.00867 tambah lagi satu lagi 1.00867. Okay, walaupun nombor dia panjang, this is simple maths. Paling senang, matematik paling senang ni. Ingat nombor, all these numbers are counts. Okay, mesti diambil kira. Tekan betul-betul, jangan ada salah kira, jangan ada terlebih atau terkurang kosong. Hati-hati. Okay, maka awak akan berakhir dengan jawapan 0.1928 AMU. Okay, kenapa AMU? Sebab semua yang kita key in tadi ni semuanya berada dalam unit atomic mass unit. So now macam mana kita nak tukar AMU atau simbol untuk AMU adalah U, okay, kepada kilogram. Kehendak soalan adalah mesti tukarkan kepada kilogram. So nilai U ni kita tengok ada bagi tak dalam soalan. Dia tak bagi. Sebenarnya nilai U boleh cari dalam kalkulator awak. So nilai U adalah, sekejap saya tengok kalkulator saya untuk cari constant berapa nak bagi tahu awak. Mana U dia? Constant 17. Kalau awak pakai kalkulator 570, awak tekan constant lepas tu tekan 1, tekan 7. Awak dapati nilai U adalah sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Okey, ini nilai tukaran untuk AMU kepada kilogram. Okey, awak darabkan sahaja. Okey, tekan kalkulator macam ni, 0.19828 constant 17. Tekan sama dengan. So jawapan akan jadi 3.3 darab 10 kuasa negatif 28 kilogram. Selesai. Okey, tu cara nak tukar daripada AMU kepada kg. Next, tenaga. Okey, sambungan cerita tadi ni. Sebenarnya jisim tu tak sama banyak kiri dengan kanan, tapi ada satu kecacatan kepada jisim, ataupun jisim tu telah pun hilang. Dia sepatutnya cun-cun, cukup-cukup. Kiri dengan kanan cukup-cukup. Tapi kenapa ada baki? Kenapa ada baki banyak ni? Dan ke manakah baki itu telah pergi? Jawapan adalah mass. This mass that is known as the mass defect has now converted into an energy called nuclear energy. So the Einstein formula, which is E equals to mc square, okay, menyatakan bahawa nilai cacat jisim itu kemudiannya telah bertukar kepada tenaga nuklear. Ini formula Einstein untuk
nuclear energy. So M dekat situ ni bukan GSIM saja-saja. Ni bukan GSIM. Ni adalah cacat GSIM. Ingat ya. Dan untuk awak masukkan ke dalam formula ni, pastikan nilai M itu berada dalam kilogram. Cacat GSIM itu mesti berada dalam kilogram. 3.3 darab 10 kuasa negatif 28 tutup kurungan darab dengan 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2. Kalau awak tengok soalan-soalan pasir yang saya selesaikan sebelum-sebelum ni pun, yang tahun 2020 pun, saya selalu tekankan pada C square. Pastikan awak kuasa 2. Jangan lupa, jangan terlampau excited. Sebab formula senang. Jadi awak excited, lalu awak tak kuasa 2 kan. Okay, jawapan 2.96 darab 10 kuasa negatif 11 Joule. Dapatlah tenaga dia. Okay, D. Diagram 4.2 shows a cross-sectional of a nuclear reactor. Okay, pada bahagian-bahagian tu kita dapat nampak control rod, moderator, uranium rod. Okay, how the nuclear reactor can be controlled. Dekat sini dia dah bagi keyword dah. Okay, dah bagi keyword dah, 2 markah. Rod uranium ni adalah kita punya source, sumber, source of radiation. Kita punya sumber radiasi. So, apa fungsi rod pengawal? Nombor 1, dash yang pertama. Kita buat macam ni lah. The control rod. Okay, control rod. Apa fungsi control rod? Will absorb the neutrons N10. Control rod ni dia akan serap neutrons. Kenapa pula nak serap neutron ni? Kenapa pula nak serap neutrons? Cuba tengok kat sini tadi, saya explain bahawa selepas satu-satu nuclear fission berlaku, kita hasilkan beberapa neutrons. Neutron itulah yang kemudiannya pergi buat lagi nuclear fission dan hasilkan lagi 4 lagi pergi buat lagi. Selagi mana pembelahan nuklear berlaku atau nuclear fission berlaku, maka terhasilnya sejumlah tenaga. Kalau kita tak kawal neutron ni daripada terus membelah nuklide, maka tenaga akan terus-terusan dihasilkan. So, uncontrollable. Tak boleh. Kalau kita tak kawal, maka jumlah tenaga makin lama makin besar dan boleh merosakkan atau menyebabkan letupan berlaku di dalam nuclear reactor. Sebab tenaga terlampau besar, dia tak boleh hold. So, kita somehow kena kontrol berapakah tenaga yang kita nak dihasilkan ataupun nak hasilkan. Okay, so itu cara pertama adalah dengan install control rod. Kedua adalah dengan install moderator, kerana fungsi moderator will slow down the neutrons. Fungsinya macam lebih kurang sama. Satu serap, satu lagi memperlahankan. Dah kenapa pula perlahan pula, apa kaitan dia? Okey, neutron ni bukan neutron yang jalan lenggang-lenggang. Neutron ni adalah neutron yang sangat laju, very fast. So disebabkan ianya very fast, okay, dia ada ability untuk split di nuclide. Kalau dia bergerak perlahan, maka the splitting will not occur, nuclear fission will not occur. Kalau neutron tu neutron yang biasa-biasa bergerak slow je, tak ada apa-apa berlaku lah. Tidak akan berlaku nuclear fission. So itulah tujuan dia. Bila kita slow down nuclear fission tu, kita limitkan jumlah tenaga yang terhasil akan dapat dikawal. Okey, nombor 5. Rajah 5.1-5.2 menunjukkan dua buah kereta mainan dikawal dari jauh menggunakan gelombang radio daripada alat kawalan masing-masing. Okey, cuba tengok kat sini, dia bagi pemancar untuk alat kawalan A di smudge,
pemancar frekuensi daripada pemancar alat kawalan B this much. Cuba tengok, beza kan, satu kecil satu besar lah. Kemudian tengok gambar lagi. Oh, ni jarak dia sebanyak 60. Ini jarak kereta mainan untuk B adalah 90. Situ nampak beza dia lah. Okay, dia cuba kaitkan tu. Nampak tak gambar tu, dia cuba kaitkan. Ingat ya, soalan 5 dan soalan 6 adalah berbentuk sama. Bentuk dia sama, bukan soalan sama, bentuknya sama. Macam mana bentuk sama tu? Dia akan ada soalan bandingkan, compare. Soalan ni rugi kalau awak tak boleh buat, kerana soalan ni awak cuma perlu fahamkan apa berlaku dalam rajah dan cuba bandingkan. Bandingkan saja dalam bentuk ayat. InsyaAllah soalan ni boleh bantu awak for at least untuk lulus. Okay, untuk lulus insyaAllah. Okay, cuba buat A dulu. Underline the correct answer. The speed of radio wave is, okay, adakah ianya lebih kecil, sama atau lebih besar daripada speed of light in air? Dekat sini dia ada bagi dua benda yang awak kena banding. Light in air ni merujuk kepada visible light. Radio wave ni adalah a radio wave lah. Okay, so both radio wave and visible light is an example, bukan an example lah, two example of electromagnetic wave. Kan kita hafal electromagnetic wave tu daripada radio wave bla 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 sampailah X-ray, gamma ray. Okey, X-ray, gamma ray. Itu semua electromagnetic wave lah, termasuklah visible light dan juga radio wave, infrared dan sebagainya. So semua tu mempunyai halaju sepunya, iaitu halaju cahaya di dalam vacuum 3 darab 10 kuasa 8. So dia tanya speed of radio wave is equals to, jawapan dia sama dengan, sebab radio wave dan juga light adalah kedua-duanya tergolong dalam electromagnetic wave. So lajunya sama. Walaupun frekuensi dengan wavelength yang tak sama, tapi dia ada halaju yang sama. Okey, soalan 1 kita cuba bandingkan. Compare the frequency of radio wave emitted by transmitter of A and B. Okey, dia suruh banding apa? Frekuensi. Tengok sini lah. This one and this one. Dalam kertas exam awak jangan takut nak bulat, jangan takut nak conteng sikit-sikit, jangan takut nak highlight. Okey, kertas tu kertas awak. Highlight saja. Boleh highlight, menandakan awak sedang menganalisis soalan tu. There's nothing wrong. Jangan nak tinggal kertas awak bersih gila, suci sangat kan. Contenglah sikit-sikit. Kalau nak padam-padam, kalau tak nak padam sudah. Jangan mengganggu jawapan awak je. Contengan awak tu jangan mengganggu ruangan jawapan, supaya pemeriksa boleh nampak. The best is to use highlighter lah. Kalau bulat-bulat macam gini kan, rimas juga tengok. Tapi pakai highlighter, kemas cantik. Okay, so how do you compare this one? The frequency, ni saya buat ringkas. Frequency of transmitter for controller A is bigger ke smaller? Smaller than the frequency of controller B. Okay, kalau awak nak buat in terms of diagram pun boleh. The frequency of transmitter in diagram 5.1 is less than the frequency of transmitter in diagram 5.2. Okay, saya buat ringkas, awak buat dalam bentuk ayat je. Buat dalam bentuk ayat ni saya ringkaskan sahaja. B. Nombor 2, tandakan right pada jawapan yang betul. Kereta mainan A masih boleh dikawal walaupun berada pada jarak 80. Kereta B masih boleh dikawal walaupun berada pada jarak 80. Okey, tengok balik gambar. 80 meter
Dalam jarak 80 meter mana yang boleh dikawal? A confirm tak boleh lah. A hanya boleh dikawal pada jarak maksimum 60. Yang ni jarak maksimum. So paling jauh kereta A 60 meter je. Tapi B jarak paling jauh dia 90. Boleh tak dia boleh bergerak pada jarak 80 meter? Boleh lah. Sebab maksimum dia dekat 90. 80 masih lagi boleh. Senang. Okay. C. Calculate the wavelength. Carikan panjang gelombang radio wave emitted by the transmitter of A and B. Dua-dua kena cari. Okey, macam ni. Wavelength lambangnya apa? Ataupun simbolnya adalah lambda. Okay, untuk cari lambda, kita ada formula V equals to F lambda. Ingat tak? Speed of wave formula. Kita nak cari lambda ni lah. So, lambda sama dengan V bahagi dengan F. Saya cuma rearrange formula sahaja. Saya dapat V bahagi dengan frekuensi. Okay. Now, the radio wave, saya kata tadi radio wave adalah salah satu daripada electromagnetic wave. An electromagnetic wave, all of them have the same frequency, which is the frequency of, same speed, which is the speed of light, yang nilainya 3/10⁸. So, nilai V ini supposedly diganti dengan nilai C. Sebab halaju untuk radio wave adalah juga halaju cahaya. Jadi macam tu, C bahagi F. Tulis balik kat sini. C bahagi F. Okay, kita kira untuk A dulu. C adalah 3/10⁸. Bahagi dengan F. Okay, F tadi kita salin pada sini. Ni F untuk A. 2.7/10⁻7. 2.7/10⁻7. Okey. So, kira dulu lambda dia tu, tekan kalkulator betul-betul, awak akan dapat 11.11 meter. Itu jawapan dia untuk lambda A. Sama juga nak cari lambda B, sama dengan C bagi F juga. Tapi F yang atas ni FA, sekarang ni FB lah pula. 3/10⁸ bahagi dengan frekuensi untuk B tadi adalah 4.9. 4.9 darab 10⁻7. Okey. Simple one. Awak akan dapat jawapan sebanyak apa? 6.12 meter. This is lambda B. Okay, kita habiskan soalan ni. Kalau tak sempat pause, boleh pausekan video ni. Okay, based on the answer 5C state the difference between the wavelength of the radio. Okay, bandingkan pula wavelength tadi. Kita dapat A banyak ni. Kita petakkan. Senang nak nampak tu. B banyak ni. Mana lagi besar? Mana lagi besar? Wavelength untuk A. So, bandingkan wavelength kan. So, awak buat dalam bentuk ayat. The wavelength emitted by transmitter ataupun controller A greater than the wavelength transmitted by controller B. Awak buat dalam bentuk ayat. Saya cuma tulis dalam bentuk simbol lah. Nak cepat sikit kan. Okay, E1, relate the frequency and the maximum distance of the radio wave can be detected. Ini senang ni, awak tengok ni. Frekuensi yang kecil macam A kan, ni frekuensi kecil ni, akan menghasilkan jarak maksimum yang kecil. Frekuensi yang besar menghasilkan jarak maksimum yang besar. Macam tu. So, kita buat dalam bentuk ayat relation. Relation. Maka kita akan buat the greater the frequency, the greater the, salin balik, maximum distance
bla 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 sampailah dekat X. Salin semua ni sampai dekat simbol X tu. Okey. Last one, nyatakan hubungan antara frekuensi dengan wavelength. Senang ni. Apabila nilai frekuensi besar, kita buat macam ni. The greater the frequency, the smaller ataupun shorter the wavelength. Okay, mana kita dapat nilai? Macam mana kita nak dapat hubungan yang saya baru tulis ni? Tengok pada sini. Saya highlight sini. Okay, misalnya untuk A, tengok. Bila kita pakai frekuensi this much, which is kecil lah ni. Nak banding dengan 49 ni, 2.7 lebih kecil. Bila kita pakai suatu frekuensi yang kecil, apa jadi kepada wavelength kita? Wavelength kita besar, panjang. Nampak beza dengan bawah ni? Kalau kita pakai frekuensi yang besar, kita dapat wavelength yang kecil. Itulah hubungan dia. Okay, itulah dia hubungan dia. So I guess saya berhenti dekat soalan 5 dulu untuk video kali ni. Part 1, tolong like, tolong share, tolong ajak kawan-kawan tengok sama, boleh bincang sama. Kalau ada pembotolan mana-mana, boleh tegur dekat ruangan komen. InsyaAllah kalau ada sambutan, saya terus sambung soalan 6 sampai ke habislah section C. Okay, InsyaAllah jumpa dalam part 2. Terima kasih kerana menonton dan support channel saya. Bye-bye. Thank you.